Okay, sekarang cikgu nak terangkan tentang mineral guys. Now, so the word, okay, mineral. Now, mineral cikgu nak pecahkan kepada dua guys Satu mineral jenis unsur, satu lagi mineral jenis sebatian. Okay, now you must understand, bila cikgu gunakan perkataan mineral, mineral ni dia wujud secara semula jadi. Dia unsur atau sebatian yang wujud secara semula jadi dalam kerak bumi. Okay, so all of you all know, isn't it? Kerak bumi is lapisan pertama guys, and then you have kerak, mantle, teras luar, teras dalam, isn't it? So wujud secara semula jadi dekat dalam kerak bumi Alright. So mineral, as I said, ada unsur, ada sebatian. Now, why do you have unsur dan sebatian? Kebanyakan mineral, okay, by the way, mineral ni kalau kita lombong, dia datang dalam keadaan pepejal guys. Okay. And kebanyakan mineral yang datang dalam keadaan unsur, biasanya dia tidak reaktif. Okay. And kebanyakan mineral yang datang dalam keadaan sebatian, biasanya dia logam yang reaktif. Now, bila cikgu gunakan perkataan logam yang reaktif, pelajar kena faham konsep ni guys. Dekat dalam tanah ada pelbagai jenis gas yang berbeza. Contoh, ada gas karbon dioksida, ada gas oksigen, ada gas sulfur dioksida kan. So, bila cikgu ataupun bila kita lombong bahan logam daripada bawah tanah, so contoh apa sahaja logam lah yang kita lombong daripada bawah tanah logam ni confirm dia akan berpadu dengan salah satu daripada sebatian yang kamu tengok. Contoh, dia boleh berpadu menjadi logam oksida, ataupun dia boleh berpadu menjadi logam sulfida, ataupun dia boleh berpadu menjadi logam karbonat. Okay, cikgu bagi contoh katakan cikgu ambil zinc. Okay, so bila cikgu gali zinc daripada bawah tanah zinc boleh datang dalam keadaan zinc oksida. Because kan cikgu dah kata, dekat dalam tanah ni ada pelbagai jenis gas yang berbeza. So, logam-logam yang reaktif ni guys, dengan mudah dia boleh bertindak balas dengan gas-gas yang ada dekat dalam tanah ni. So, contoh zinc oksida ataupun dia boleh juga zinc sulfida. Okay, dia boleh juga zinc karbonat. Alright. So, logam oksida, logam sulfida dengan logam karbonat. So, bila kita lombong logam daripada bawah tanah, dia akan dah bercampur dengan salah satu. Dia lebih daripada ni ada, tapi silabus kita fokus kepada tiga ni je. So, dia boleh menjadi logam oksida, sulfida ataupun karbonat. Yang unsur tidak reaktif pula guys. Contoh, cikgu bagi let's just say emas. You see, emas, dia tidak reaktif. Jadi, bila kita gali untuk emas daripada bawah tanah ni, emas kalau dicampur dengan oksigen pun guys, mudah untuk kamu nak asingkan oksigen tu. Biasanya bila kita gali emas ni, dia datang dalam keadaan yang tulen, tak bercampur dengan apa-apa, kerana emas ni logam yang tidak reaktif. Selain daripada emas, perak pun sama. Okay, dia logam yang tidak reaktif. Okay, so mineral ada dua. So one is unsur, satu lagi sebatian. Untuk sebatian, as I said, ada tiga kategori yang cikgu nak kamu tahu. Satu, boleh membentuk logam oksida, logam sulfida ataupun logam karbonat. Now, cikgu nak fokus kepada satu jenis logam karbonat. Okay, so logam karbonat yang cikgu nak fokus is what you call as kalsium karbonat. Okay, yang ni pelajar boleh jumpa dekat muka surat 126 ataupun 127. Nama lain bagi dia kita panggil batu kapur. Alright. So nama scientific for batu kapur guys is called calcium carbonate. So calcium tu logam kan? So logam karbonat. So calcium carbonate. Alright. So now, calcium carbonate
mengapa kita belajar? Kerana ini adalah antara sebatian yang paling banyak boleh ditemui dekat negara kita, because kebanyakan daripada gunung semua diperbuat daripada batu kapur kan. That's why syllabus nak fokus kita belajar tentang kalsium karbonat. Now, ada dua eksperimen yang akan kita lakukan dengan kalsium karbonat. Eksperimen pertama, kalsium karbonat akan dipanaskan. Eksperimen kedua, kalsium karbonat akan bertindak balas dengan asid. Ini dua eksperimen yang cikgu nak ajar sekarang. Okay? Now, cikgu mulakan dengan panaskan ya. So far, if you have any questions, pastikan you WhatsApp cikgu lah, nanti cikgu jawab So, first eksperimen panaskan, second eksperimen bertindak balas dengan asid. So, cikgu buat eksperimen pertama, panaskan. Okay? So, tengok apa yang berlaku ya. Kalau kamu tengok dekat textbook ada gambar rajah dia, cikgu modify sikit gambar rajah ya. Follow my style lah, senang sikit nak terangkan. Okay. So, yang ni cikgu bagi tabung pembakaran boleh. Dekat buku teks diorang gunakan tabung didih, doesn't matter lah. Okay. So, dekat sini cikgu masukkan kalsium karbonat. Okay, can see ya. So, cikgu masukkan kalsium karbonat. Okay. Lepas tu, this is your delivery tube, tube penghantar. Okay, ni gabus dia. Alright. Lepas tu cikgu masukkan ke dalam satu lagi tabung uji yang berisi dengan air kapur. Okay. Now, you see guys apa yang berlaku ya. Apabila kalsium karbonat ni dipanaskan, okay, tengok cikgu tuliskan persamaan nama dia. So, persamaan nama. Okay. Now, so kalsium karbonat guys ya. Kalsium karbonat ni bila kita panaskan dia. Okay. Bila kita panaskan kalsium karbonat, kamu akan dapat kalsium oksida campur dengan karbon dioksida. Apa-apa logam karbonat yang kamu panaskan, confirm kita dapat karbon dioksida guys. Now, you don't panic tau, benda ni senang je. Example, cikgu bagi kalsium karbonat, kamu dapat kalsium oksida campur karbon dioksida. Contoh, cikgu bagi satu lagi, katakan zinc karbonat. So, you panaskan zinc karbonat, you dapat apa? Zinc oksida campur dengan karbon dioksida. Satu lagi cikgu bagi, contoh cikgu bagi magnesium karbonat. Kamu panaskan, kamu dapat magnesium oksida campur dengan karbon dioksida. So, kalau you nampak, benda tu benda yang sama je. Logam karbonat, kau panaskan, confirm kau dapat logam oksida campur dengan karbon dioksida. Yang ni fix. Okay, apa-apa karbonat, kau dapat karbon dioksida. Fix Now, so bila you panaskan, you dapat kalsium oksida, karbon dioksida, gas karbon dioksida, masuk ke dalam tiub pengantaran, masuk ke dalam air kapur. You see cara cikgu lukiskan. Cikgu pastikan tiub ini masuk ke dalam air kapur. Cikgu tak letak dia dekat luar ke apa-apa ya guys. Cikgu pastikan dia masuk ke dalam air kapur. Air kapur pula berubah warna. Okay, menjadi keruh. Now, kenapa air kapur berubah menjadi keruh? Kerana kehadiran gas karbon dioksida. Okay. So, dekat dalam peperiksaan, normally they will ask you tuliskan persamaan nama, ataupun dia minta kamu tuliskan pemerhatian apa yang berlaku pada air kapur berubah menjadi keruh. Alright. Ataupun ditanya tentang lukisan, pastikan tiub pengantaran ni dimasukkan ke dalam air kapur. Soalan mudah saja guys. So, this one, panaskan kalsium karbonat, ini yang kamu dapat. Okay, next. Cikgu nak tunjukkan kalau tindak balas dengan asid. Okay. Now, contoh, kalau kita tindak balaskan dengan asid. Okay. Now, so cikgu ambil benda yang sama. Okay. Number 2. So, cikgu masukkan asid. Nah, biasanya asid yang digunakan is asid hidroklorik. Asid lain pun boleh, tapi cikgu follow buku teks sahaja, asid hidroklorik.
hydrochloric. Now, asid hidroklorik ni dekat dalam cikgu masukkan kalsium karbonat. Okey. Now, lepas tu tengok cikgu tuliskan persamaan nama dia. Okey, persamaan nama. Now, see ya. So, kalsium karbonat bertindak balas. Kalau plus macam ni maksudnya bertindak balas lah. Asid hidroklorik. Okey. Kalsium karbonat bila dia bertindak balas dengan asid hidroklorik, kamu akan dapat tengok kalsium klorida. Kalsium klorida campur dengan, because you have karbonat kan guys, so confirm kamu akan dapat karbon dioksida, and kerana ada hydro dekat sini kamu akan dapat air. Okey, so kalsium karbonat dengan asid hidroklorik, kalsium klorida campur dengan, because ada karbonat maksudnya ada karbon dioksida, kerana ada hydro ada air. So this is how kita tulis dia punya persamaan nama dia guys. Biasanya dekat dalam exam dia akan bagi kalsium karbonat campur asid hidroklorik, dia minta kamu tuliskan yang ni 3. Okey. So tengok kalsium karbonat, asid hidroklorik. So cikgu letak dia punya delivery tube lah. Okey. So tengok tube dia. Seperti yang kamu dah maklum, gas apa yang dibebaskan? Gas karbon dioksida. So kalau cikgu tanya macam mana nak uji gas karbon dioksida ni? Okey, gunakan air kapur. Okey. So masukkan ke dalam air kapur. And you know lah, air kapur akan berubah menjadi keruh. Okey. That's it. Yang ni persamaan nama, air kapur berubah menjadi keruh. By the way guys, cikgu lupa nak beritahu. Air kapur ni, nama saintifik dia juga dikenali dengan perkataan kalsium hidroksida. Just in case lah kalau you tertanya-tanya ke nama saintifik air kapur. Air kapur is calcium hydroxide. Dalam bahasa Inggeris, we call it lime water. Lime water, not air limau ke apa tau. Okay, calcium hydroxide. Calcium hydroxide. Alright.